Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Surau yang berusaha, Tuan Timbalan Pengerusi Surau yang dihormati barisan AJK Surau, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تتروسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع
ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita sambung kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya penggal yang pertama ke surat 46. Tapi sebelum tu saya nak menjawab soalan daripada saudara siapa nama tu? Afif tapi tak datang, tak apalah Saya jawab, nanti saya bagi rakaman kepada dia. Saudara Afif bertanya tentang kafarah puasa. Dah 2-3 hari dia tanya, saya tak jawab-jawab, busy Jadi muka surat 144 tentang kafarah puasa. Kafarah puasa, dalam bab puasa ada 3 perkataan Arab yang selalu digunakan, iaitu qada', fidyah dan kafarah. Qada' maknanya sudah maklum di sisi ramai, iaitu diperbuat luar daripada waktu. Fidyah maknanya tebusan atau ganti yang kurang, dan kafarah maknanya denda. Barang siapa membatalkan puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh, sama ada masuk semua zakarnya ke dalam faraj atau kepala takuknya atau kadarnya sahaja pada orang yang putus takuk, wajib atasnya qada' puasa dan kafarah. Puasa pun wajib qada' dan dia wajib kafarah. Apa dia? Iaitu memerdekakan seorang hamba yang mukmin dan yang sejahtera daripada cacat bekerja, sama ada laki-laki atau perempuan, yang sudah besar atau yang masih kecil. Kalau cerita 3 Abdul tu, anaknya diorang tu Abdul Wahab dengan Abdul Wahub, Abdul Wahab dengan Abdul Wahib itu masih kuat lagi kan. Kalau bapa mertuanya tu apa nama tak nama saudagar apa tah, segaraga ke apa tu kan, itu dah tak boleh, dah tak kuat. Itu tak boleh, dia kena yang kuat. Mana dapat hamba sekarang? Baik, tak dapat hamba, maka jika tiada upaya hendak mendapatkan sahaya, wajib atasnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Afif sebelum ni dalam kuliah saya ada sebut 3 bulan. Tersilap 2 bulan berturut-turut. Dalam masa 2 bulan itu, jika rongak 1 hari sekalipun ada uzur seperti musafir atau sakit, nescaya kena ulang dari awal semula. Lebih kurang 60 hari lah. Hari ke-59 uzur, musafir ataupun sakit. Sakit bukan boleh minta, tak? Dielak, dah cuba elak, tapi kena juga. Doktor pun sakit juga. Doktor manusia biasa, ada sakit juga. Tapi taklah teruk macam sakit orang macam bukan doktor. Pasal doktor tahu ni jangan makan, ni boleh makan tapi yang banyak. Ni makan, ini lagi kena sikit. Ni boleh makan banyak, kan? Tahu. Buah-buahan, sayur makan banyak. Ini makan sederhana. Ini kena sikit je, gula sebagainya. Baik. Pun ada sakit, apatah lagi yang bukan doktor. Jadi hari ke-59 kena sakit, ulang balik, kira 1 hari bulan balik. Kiranya tiada upaya hendak puasa disebabkan mudarat yang tidak tertanggung pada adat, mudarat yang tak boleh dielakkan, bukan mudarat yang boleh dielak. Bukan kerana sakit tadi itu kurang 1 hari terus tak nak puasa, bukan. Sihat tadi puasa balik. Nescaya wajib atasnya memberi makanan. Kalau tak boleh juga, ada sakit, tak sakit apa, wajib atasnya memberi makanan seperti beras yang memadai buat fitrah sebanyak 60 cupak kepada 60 orang fakir atau miskin. Fakir iaitu pendapatannya kurang daripada perbelanjaan, pendapatannya kurang daripada perbelanjaannya sekira-kira datang orang ni. Penanya, saudara penanya datang. Jadi sekira-kira
perbelanjaannya RM1,000, contoh sebulan, tapi pendapatannya cuma 500 hingga 500 ke bawah, 500 ke bawah, itu fakir. Kalau miskin 600 hingga 900, lebih kurang macam tu. Tiap-tiap seorang satu cupak, jadi 60 cupak, setiap seorang satu cupak. Itu kalau tak mampu cari hamba dah tak ada. Tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan, bukan 3 bulan. Bagi makanan pada 60 orang, miskin atau fakir, satu orang satu cupak. Satu cupak berapa? Mana pakai cupak ustaz? Itu zaman Alibaba bujang lapuk ustaz. Itu pun Alibabanya pinjam Kasim Baba. Cupak pun tak ada Alibaba. Tak. Dah pinjam-pinjam melekat pula, pandai pula si Kasim Baba. Ini nak buat apa cupak ni? Cupak ni kan buat ngira-ngira harta. Dia mana ada harta? Buat apa nak pinjam cupak? Bang, letak gam. Pandai bininya Marjina. Marjina tu hamba dia. Siapa dah bini dia? Siapa dah? Markona. Kona baring pula dah. Baik. Jadi Markona ni kata, bang, tak gam bang. Pandai. Sebab aku kahwin dengan kau kata. Tak gam. Melekat satu. Ada emas. Orang miskin tiba-tiba ada emas. Kata tak? Itu cupak. Cupak ke gantang dah cupak tu. Rasa cupak. Lebih kurang 600 gram. Lebih kurang. Dia 500 lebih. Genapkan 600 gram. Baik. Maka jika tidak ada upaya juga, itu pun tak dapat. Kalau hamba tadi tak apalah, memang dah tak ada hamba sekarang. Puasa dah tak kuat. Bagi makan pun tak ada duit. Kau miskin-miskin pun kau pergi batalkan puasa Ramadan ni, kenapa? Berpada-padalah, dah tahu miskin. Tak? Tinggallah kafarah itu atas tanggungannya. Kemudian bila ada kemampuan, hendaklah ia berbuat. Dia sampai meninggal dunia kena tanggung. Selagi ada kesempatan, ada kesihatan, kena qada. Puasa kena qada lah. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan qada, minta maaf. Puasa 2 bulan berturut-turut kalau sihat. Dan kalau tak sihat tapi ada harta, kena bayar satu orang satu cupak kepada 60 orang 60 orang fakir atau miskin. Baik, kafarah itu boleh jadi gugur. Ada ustaz boleh gugur? Boleh. Kiranya orang itu kena gila atau mati pada hari bersetubuh. Nak dah bersetubuh Ramadan mati pula. Time Ramadan tu pula yang kuat nafsunya. Entah kenapa orang puasa makin kurang nafsu, makin kuat nafsunya. Entah kenapa, tak tahulah. Tetapi tidak gugur dengan sebab musafir atau kena sakit. Nak ke gila tak? Jangan. Baik, dan kafarah itu jadi berbilang-bilang dengan sebab berbilang-bilang hari bersetubuh. Ramadan pertama dah tubuh, batalkan dengan bersetubuh. Ramadan kedua pun kena, dah 2 kali kafarah. Habis macam mana ustaz? Tak tahan. Tetapi tidak berbilang kafarah dengan bersetubuh beberapa kali dalam sehari. Kalau nak sehari aja tapi banyak kali. Tapi hari kedua jangan buat. Habis-habisan satu hari. Baik, itu sebab orang kata jangan kahwin bulan Ramadan ataupun Syaban. Rejab okey lagi, ada masa lagi kan. Syaban okey lagi lah. Ramadan tu kalau nak lepaskan Ramadan, Syawal lah kahwin. Baik. Itu panjang lagi pembahasan ni tuan-tuan. Cukuplah kadar tu. Panjang tu. Nanti bab masa puasa kita baca lagi. Dia seronok bab ni. Bab ni memang seronok. Baik. Nanti ada cara nak lepas daripada kafarah macam mana? Boleh Ustaz? Ada caranya. Kalau Ustaz tak tunggu Ramadan lah, nantilah tunggu Ramadan. Awak ni semua nak satu malam. Baik, kita sambung. Kemudian muka surat 46 kita nak sambung. Tapi sebelum tu saya nak betulkan sikit yang pada muka surat 45 tu, kesilapan saya lah. Pada waktu zuhur tu waktu zuhur yang lepas kita dah bahaskan, iaitu daripada gelincir matahari. Saya lukis balik dia nampak masuk waktu zuhur tu
Kalau dipacakkan tiang, ni tanah saya tak buatlah, nanti keliru. Ni pacakkan tiang, batang kayu, kemudian bayang-bayang dia sedikit ketika waktu matahari rembang, matahari atas kepala, dia ada sikit bayang-bayang. Katalah ini timur, belah kanan timur, belah kiri barat. Jadi katalah bayang-bayang dia sebelah barat lah masa rembang matahari. Ukurannya katalah 5 cm. Bayang-bayang kat tengah ni. Daripada timur tadi matahari 5 cm, masuk ke barat tu terus 5 cm juga. Jadi maknanya tak ada waktu yang batang ni tak ada bayang-bayang, tak ada. Ya ke Ustaz? Tak percaya buat. Dah ulama kata tak ada. Baik. Kemudian masuk waktu zuhur tu sama gelincir. Kenapa? Sebab bermulanya lepas 5 cm tu, itu bermula gelincir matahari, masuklah zuhur. Habis waktu zuhur, iaitu panjang sama, katalah batang ni 1 meter. Jadi sama panjang 1 meter tambah 5 cm. Maknanya waktu zuhur habis 1 meter 5 cm. Yang lepas saya kata 1 meter je, 5 cm tu lupa nak tolak. Jadi tambahkan 1 meter 5 cm, barulah habis zuhur, masuklah waktu asar. Ni sama panjang. Macam tak sama panjang, ialah panjangkan sikit. Lebih kurang ni dia kat sini 5 cm ni tadi. Pembetulan tu pembetulan. Baik. Kita sambung ke surat 46 Okey, masuk yang keempat isyak maghrib tu yang lepas waktu maghrib pendek habis waktu maghrib paling lama pun iaitu habis ataupun hilang cahaya merah. Hilang cahaya merah ni mazhab kita Syafi'i. Kalau tuan-tuan biasa tengok anak bulan, Dr. Selamat pun pernah tengok anak bulan sama kan. Lebih kurang 30 hingga 40 minit. Ada masa 30 minit, ada masa 40 minit paling lambat. Itu waktu maghrib mazhab kita Syafi'i. Itu paling lambat, paling lama. Paling cepat 15 minit maghrib. Jadi jadual Juruagama buat tu kenapa panjang Ustaz? Itu untuk memudahkan kita penganut mazhab Syafi'i untuk yang tak dapat nak mengerjakan sembahyang 15 minit ataupun dalam masa 30 minit tu tadi, maka diambil daripada mazhab yang lain. Diambil daripada mazhab yang lain, iaitu hilang cahaya kuning dan cahaya putih awan. Dalam kitab awan ni ada 3 warna, satu merah, satu kuning, satu putih. Mazhab kita Syafi'i hilang syafaq merah, hilang warna merah awan, habis dah maghrib, masuklah isyak. Dia tak ada putus. Lepas maghrib dia ada waktu renggang, ni bukan waktu sembahyang, tak ada. Habis di maghrib, masuklah isyak. Tapi mazhab yang lain ada, iaitu hilang cahaya kuning dan hilang cahaya putih. Kalau tuan-tuan biasa tengok bulan, boleh tengok berapa minit. Kalau saya tengok biasanya lah 50 minit. Baik, bila habis waktu maghrib, masuklah isyak. Baik. Yang keempat isyak, 4 rakaat waktunya mulai daripada hilang cahaya merah di kaki langit berkekalan hingga naik fajar yang kedua yang disebut fajar shadiq. Mazhab kita Syafi'i. Baik, satu nota kakinya situ, fajar itu cahaya pagi melintang panjang tepi langit yang menunjukkan kepada permulaan siang hari. Inilah yang dikatakan fajar yang kedua. Kebanyakan kitab mengatakan fajar shadiq, iaitu fajar yang betul, kerana sebelum itu ada keluar cerah juga, tak lama hilang. Ayat dia senang, tapi nak dibacakan tu macam itulah gayanya. Kenapa dipanggil fajar shadiq, fajar yang betul? Kerana sebelum itu ada keluar cahaya cerah juga, tak lama hilang.
Dinamakan dia fajar yang pertama atau fajar kazib, fajar bohong. Fajar pun ada penipu juga. Apatah lagi orang, lagilah. Kenapa fajar bohong? Sebab dia tak lama sekejap, lepas tu gelap balik. Lepas tu yang kedua baru terus terang. Itu dipanggil fajar shadiq. Nak tengok dia kena duduk dekat pantai timur, utara, selatan, barat, timur. Pantai timur. Kalau Johor, Mersing, Mersing, kalau negeri lain Pahang, Kelantan, Terengganu. Nak tengok dekat bahagian timur, matahari terbit. Jadi dekat situ sebelum subuh, kalau katalah subuh sini biasa 5.30 pula. 5.40, dia lebih kurang pukul 4.40, itulah 1 jam sebelum. Pukul 4 lah bangun, tengok keluar cahaya melintang putih, tak lama hilang balik, itu fajar kazib, fajar pembohong. Kemudian kali kedua nampak lagi satu cahaya putih melintang dan terus terang, makin terang. Dah lama terang tu, jangan lupa sembahyang subuh. Terang sampai terbit matahari. Inilah fajar shadiq ni. Fajar shadiq. Kau tak sembahyang subuh. Asyik baik fajar shadiq tak boleh bercakap. Dia cakap, kau bila nak sembahyang subuh? Aku dah keluar ni. Matahari ni nak keluar ni. Itu fajar shadiq. Usahakanlah. Saya pun belum dapat lagi tengok tu kan, nak kena pergi bahagian timur, pantai timur. Baik, sepanjang waktu itu habis waktu isyak. Maknanya masuk waktu subuh. Jadi isyak dengan subuh pun tak ada gap, tak ada perpisahan. Habis saja isyak, masuklah subuh. Jadi kalau subuh 5.40, 5.39 masih isyak. Ya Ustaz, alhamdulillah. Inilah ilmu yang saya cari selama ni. Kenapa saya memang tidur awal? Penat kerja Ustaz. Nak nunggu ke isyak tu, dah sembahyang maghrib nak tunggu isyak. Lama Ustaz. Alah, awak pun makan, minum, tengok berita apa semua dah lebih isyak dah. Ya tak? Jadi boleh tak kalau saya nak tidur dulu Ustaz, esok sebelum subuh saya bangun sembahyang isyak? Boleh. Selagi mana tak habis waktu isyak, tak masuk subuh. Kalau habis waktu isyak, masuk dah subuh, maka berdosa besarlah ketika itu, kerana menangguh-nangguhkan solat hingga habis waktunya. Buat alam. Buat alam. Lepas buat alam, letak jauh-jauh handset tu, jangan letak kat sebelah. Nanti tak dengar Ustaz. Dengar. Apa tak dengar pula? Letak jauh-jauh. Kenapa? Dia kalau letak dekat, bangun celik tu kan matikan je, tidur balik. Dia tak boleh. Biar jauh. Jadi bangun tu kan bergerak, baru bergerak sikit tu dah segar sikit lah. Ustaz macam cerita pengalaman sendiri je Ustaz. Ni biasalah pengalaman hidup, je tak? Letak dekat, matikan aja, tak bangun. Pasal tenaga tak banyak, gitu je kan. Dah, tak segar badan. Letak jauh. Jadi, nak bunyi, nak matikan bunyi tu kan, bergerak, bangun apa semua, segar sikit badan tu kan. Baik, tu yang tak tidur mati lah. Yang tidur mati, bunyi bom sebelah pun tak bangun. Ada Ustaz? Ada. Keluarga saya ada, sepupu saya. Dia perempuan lah. Tak payah sebut lama, malu pula nanti kan. Dia perempuan. Adik dia nangis sebelah, baby. Nangis, punya kuat nangis. Jiran-jiran semua bangun, risau. Kenapa ni? Seorang-seorang ke? Tak ada orang jaga ke apa? Baby ni apa kan? Jenguk kat tingkap semua, tak boleh buka kan? Tengok tingkap semua, tidur dekat ruang tamu tu. Ada sebelah, kakaknya kat sebelah. Sebelah telinga kakaknya untuk nangis. Budak nangis, tak bangun. Memang betul-betul tidur mati. Belum mati, tapi tidurnya tu tidur mati. Itu tak boleh buat apa lah. Itu kena siram air lah, 1 baldi, baru bangun. Baik, isyak. Sepanjang waktu itu dibahagi kepada 5 waktu juga, sama macam zuhur dan asar. Cuma waktu uzurnya ialah waktu maghrib bagi orang yang sembahyang jamak takdim, jamak awal. Dia sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Nanti pada bab jamak takdim kita akan bacakan. Yang kelima, subuh 2 rakaat, waktunya mulai dari terbit fajar yang kedua, berkekalan hingga terbit matahari.
Terbit saja matahari, maka habislah subuh. Waktu subuh ada gap antara zuhur dengan subuh. Itu panjang dia punya pisah dia. Sepanjang waktu itu dibahagi kepada fadilat. Waktu fadilat iaitu lepas masuk waktu subuh, sembahyang sunat qabliyah ataupun sembahyang sunat subuh saja, kemudian sembahyang subuh. Waktu pilihan iaitu lepas waktu fadilat tadi hingga waktu cukup-cukup sembahyang subuh. Waktu makruh iaitu waktu yang cukup-cukup sembahyang subuh, dan haram, waktu haram iaitu waktu yang tak cukup habis sembahyang subuhnya, tapi wajib dibuat. Wajib serta haram, dapat pahala dan dapat dosa. Tak? Janganlah ambil dua-dua, ambil satu je lah, pahala aja. Tidak ada waktu uzur padanya kerana tidak ada jamak pada subuh. Baik. Satu nota kakinya situ, ketetapan waktu-waktu sembahyang ini ikut apa yang nampak pada mata kasar kita sahaja, bukan ikut hakikat yang sebenar, nafsul amri. Islam ni tak menyusahkan penganutnya, tak perlu kita secara detail. Macam tu sampai 5 cm, lebih sikit tak apa, jangan kurang lah. Kemudian begitu juga fajar sodik tadi, kemudian terbit matahari, itu semua ikut pandangan mata. Tak perlu, tak diwajibkan kita mesti ada ukuran tepat. Setiap orang Islam mestilah ada apa dipanggil tu, kalau theodolite, tak perlu ada theodolite lah, apa light itulah inilah. Untuk mengukur, seperti orang-orang yang pakar lah dalam bidang fizik dan sebagainya, matematik, kiraan, ataupun dipanggil astronomi, tak perlu, ikut apa yang kita nampak. Itu disebut dalam kitab Baijuri juzuk 1 muka surat 127. Pada masa sekarang sudah banyak orang pandai ilmu falak, bahasa Arabnya ilmu falak, astronomi. Mereka mengira pakai jam. Dari itu soal bayang-bayang sudah tak timbul lagi. Kita sejak lahir dah ada dah. Jadi dimudahkan. Cuma ada satu masalah kemarin baru-baru ni juga, Jabatan Agama Islam Selangor kata waktu subuh selama ni terawal. Itulah kelemahan kira-kira. Ya tak? Kita jangan terlalu bangga dengan kira-kira. Kira-kira orang baru, terawal ni 8 minit awalnya. Baru Jabatan Agama yang lain ikut, kan? Jabatan Agama Johor dah betul-betul kan. Jadi ada jemaah Ulu Tebrau tanya, "Ustaz, macam mana Ustaz sembahyang kita sebelum ni? Awal 8 minit ni." Saya kata gini, kalau kita sembahyang dekat surau atau masjid, selamatlah. Kenapa Ustaz? Sebab biasa kalau sembahyang kat surau masjid ni, azan dulu. Azan kurang-kurang 3 minit. Kalau paling ringkas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek-pendek kan. Katalah 2 minit. Dah dapat 2 minit. Lepas tu biasa lepas azan sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah katalah 1 minit. Kalau sembahyang ringkas 3 minit dah 5 minit. Lepas tu ada yang datang lewat sikit sembahyang qabliyah. Ini nak dijadikan cerita ni kan. Tambah 2 minit. Lepas azan 2 minit tu kan berjalan dulu daripada tempat Bilal tu kan. Dah sembahyang sunat haji 3 minit lah, 3 minit. Ustaz ni pandai tambah. 3 minit. Buat debuk, sembahyang sunat. Sembahyang sunat doa, sembahyang sunat 4 minit. Ada 7 minit doa 1 minit. Doa 1 minit. Dapatlah 8 minit. Lepas tu iqamat dulu. Iqamat. Dapat 1 minit lagi, dapat 9 minit. Ya tak? 9 minit barulah takbiratul ihram. Selamatlah. Sembahyang subuh dalam waktu tu. Itu anggaran lah. Itu kalau sembahyang kat surau masjid. Kalau macam surau Lakin Perdana dulu, arwah Pak Jalil tu, syura Johor Bahru tu, syura tu kan jemaah, syura Johor Bahru, dia lewatkan sembahyang subuh. Pasal apa dia belajar, dia pernah belajar kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh bila dah cerah nampak, bukan cerah nampak terang, cerah nampak tanah. Cahaya matahari itu nampak tanah, bukan dah terang, bukan dah terbit. Itu dah habis subuh. Bukan cahaya lampu, tak, cahaya terang matahari.
nampak tanah tu dah nampak. Orang biasa kalau sembahyang subuh awal tahulah. Biasa lepas sembahyang subuh lah nampak dah terang tanah, dah nampak. Tak ada lampu pun dah nampak. Biasa Rasulullah lewatkan sampai waktu tu baru sembahyang subuh. Tapi dia taklah waktu sampai macam tu. Dia dalam setengah jam. Kalau subuh 5.45, 6 suku baru sembahyang subuh. Wah, ada marah tak? Ada yang marah yang kerja Singapura. Dia ngajin sembahyang kat surau, tapi dia kerja Singapura, dia kena pergi awal Singapura. 6 suku pergi bergerak pergi Singapura, jam. Naik motor jam. Naik kereta lagilah. Jadi macam mana? Berdebat juga masa tu, tapi akhirnya dia sembahyang subuh sendirilah. Sembahyang kat surau je tapi sembahyang subuh sendiri awal. Pasal apa? Dia tak boleh nak pergi lambat kan. Pasal dia seorang yang komplain, yang lain tak komplain. 6 suku. Jadi yang tu selamatlah. Baik. Itu surau. Kalau yang sembahyang Bilal baru pegang mic ni, baru test mic dah sembahyang subuh, itu kena qada baliklah. Ya tak? Itu kelemahan kira-kira ni. Jadi apa nama ni, jangan terlalu berbangga dengan kiraan. Baik. Itu jawapan saya pada jemaah Hulu Tubrau tu lah. Baik, masuk syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang atas seseorang itu 6 perkara. Pertama, Islam. Kalau dia bukan Islam, dia tak wajib sembahyang. Dengan kita paksa orang bukan Islam sembahyang, itu kita ajak dia masuk Islam. Ajak, tu pun jangan paksa, ajak. Nak ajak orang masuk Islam macam mana? Tunjukkan akhlak yang baik. Baik, pertama Islam. Tidak wajib sembahyang atas orang kafir dan tidak wajib qada sekiranya ia masuk Islam. Tapi jangan salah tafsir. Jangan pula dia tak nak qada sembahyang dengan sebab tu Ustaz Aidil kata ni kalau masa muda dulu ada tinggal sembahyang wajib qada. Ustaz, saya 60 tahun ni baru cukup sembahyang. Jadi daripada balik sampai sekarang ni berapa juta sembahyang saya nak kena qada Ustaz. Saya tak nak qada. Ada tak cara lain? Tak ada. Ustaz Aidil kata tak ada. Saya cari ustaz lain. Cari ustaz lain, ada pula kata tapi kata, bukan ustaz lain tu. Ustaz lain kata tak perlu qada. Sembahyang sunat taubat, lepas tu kita doa dah selesai, tak payah qada. Wah, senang hati dia. Memang jadi pujaan hati dia ustaz ni kata. Inilah kalau macam Ustaz Aidil lah, dia disuruhnya kita qada berapa ratus sembahyang nak diqada. Siapa suruh tinggal? Itu hutang Allah Taala tu. Baik. Jadi ada pula yang ada buah fikiran sendiri, dia fikir sendiri. Dia kata aku ni baru rasa masuk Islam. Baru keluar 3 hari barulah rasa macam masuk Islam. Aku ni keturunan Islam tapi aku baru rasa jadi orang Islam bila ikut keluar 3 hari. Sanggup dia mengatakan sebegitu untuk mengelak daripada qada sembahyang. Ini cerita betul tuan-tuan, ini bukan saya rekaan, bukan saya reka cerita, tidak. Memang ada orang yang pernah macam tu. Sampai maklumat kepada saya. Jadi dalam kitab, dan tidak wajib qada sekiranya ia masuk Islam. Daripada lahir bukan Islam, masuk Islam tak wajib qada. Tapi kalau orang murtad dia dah Islam, dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik, sepanjang dia murtad wajib qada. Kes kau ni tak lepas, kau kena qada juga. Itu pun kalau kau mengucap balik kalimah syahadah, tak? Tarik balik kata-kata aku baru rasa masuk Islam semua, tak? Kalau dia tak rasa macam tu, habis. Jangan main-main, jangan dek kerana nak menolak hukum kitab sanggup kata macam-macam, bahaya. Baik. 2 situ penota kakinya sandarannya firman Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lilladzina kafaru yantahu, qul lilladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf
Sadaqallahul azim. Suratul Anfal ayat 38. Artinya lebih kurang, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang kafir, jika mereka berhenti daripada kekufuran, yakni memeluk agama Islam, nescaya Allah Ta'ala mengampunkan segala kesalahannya yang lalu. Baik, yang kedua syaratnya baligh, iaitu cukup umur. Baligh tu maknanya cukup umur. Orang Melayu kata akil baligh. Akil tu berakal, baligh cukup umur, bukan akil baligh tu cukup umur. Kau dah akil baligh belum? Saya akil sudah, baligh belum. Budak ni pandai. Kau dah akil baligh belum? Saya dah baligh tapi tak akil. Tak berakal. Tak? Ni pun budak ni pandai, walaupun tak berakal pandai pula. Yang tak pandai yang menanya, awak dah akil baligh belum? Ni mana satu ni nak nanya, akil ke baligh? Rupanya lain, akil lain, baligh lain. Cukup umur baligh saja, iaitu cukup umur untuk menanggung kewajipan agama, maka tidak wajib sembahyang atas kanak-kanak. Kanak-kanak tak wajib sembahyang selagi belum baligh, tetapi sembahyangnya sah jika sudah mumayyiz, sudah boleh menguruskan diri sendiri, sudah boleh membezakan baik buruk, makanan, tahi, sudah boleh menguruskan diri, istinja dan sebagainya. Dan wajib disuruh jika sudah genap umurnya 7 tahun. 7 tahun yang jaganya tu wajib suruh. Dia tu tak wajib semayang, yang jaganya tu wajib suruh. Haziq semayang, contoh. Dan dipukul apabila sudah genap umurnya 10 tahun. Kalau masa 7 tahun tu kita suruh semayang, dia tak nak semayang, tak apa lagi, dia tak wajib lagi. Tapi kalau dah 10 tahun, wajib kita pukul. Pukul tu, pukul jangan sampai mencederakan lah. Pukul sekira-kira sakit dan dia nak dengar cakap kita. Baik, saya kemarin masa kecil, biasalah budak kan, hanger, kadang-kadang hanger, kadang-kadang cota. Bapak saya, arwah bapak saya, pengawal keselamatan, cota. Kau nampak cota tu? Nampak? Wah, menjawab. Kecil, puam, kena cota Ustaz? Tak, kena pintu. Asyik baik pintu. Kalau kena patah tulang, hanger tu okey lagi. Puam, hanger dulu hanger besi, hanger plastik belum ada sangat. Hanger besi, puap, bunyi pun dah macam tu, puap kan. Tu yang rajin sembahyang. Rajin sembahyang, rajin ngaji, berzanji, tak? Kalau tidak, tak jadi orang. Alhamdulillah jadi orang, tak? Baik. Itu tu kalau budak sekarang, makin melawan. Auzubillah min dzalik. Tapi boleh diaplikasikan, pujuk baik-baik. Kalau dah tak nak, memanglah, tak ada cara lain lah. Turun temurun lah caranya. Baik. Jadi ini umurnya umur hijrah lah, 7 tahun. Umur hijrah lebih singkat daripada umur Masihi. Pasal tahun hijrah 360 hari setahun. Masihi 365 suku hari. Kan? Kenapa dia tengok suku hari Ustaz? Sebab dia apa nama ni, itu sebab 4 tahun sekali jadi tahun lompat. Pasal ada suku tu kan. Suku tambah suku tambah suku tambah suku, 4 tahun jadilah satu hari. Yang sebenarnya setahun 365 suku hari kalau ikut matahari. Kalau ikut bulan 360 hari. Baik. Jadi kalau umur 7 tahun hijrah, lebih kurang 6 tahun umur Masihi. Tadika tu kita dah wajib suruh sembahyang, wajib suruh sembahyang. Dan dipukul apabila sudah genap umurnya 10 tahun. Kalau umur 10 tahun Masihi lebih kurang 9 tahun lah. 10 tahun hijrah lebih kurang 9 tahun Masihi lah. Darjah 3. Awal pun tak apa, awal setahun. Dah dia boleh 7 tahun tu, umur 6 tahun dah boleh ajak sembahyang. Jadi penjaganya kena sembahyang. Penjaganya tak sembahyang, macam nak ajak sembahyang, kena balik. Aziz sembahyang. Alah, abang pun tak sembahyang, terdiam. Buat apa? Tak apa, abah tak sembahyang tapi abah tak nak kau sembahyang. Abah tak nak kau tak sembahyang macam abah. Susah. Nak dakwah macam tu susah. Kena sembahyang juga dah. Baik, yang ketiga berakal.
Bahasa Arab akil. Tidak wajib sembahyang atas orang gila. Tapi kalau dia nak sembahyang biarlah. Cuma kalau dia mengganggu, mengganggu macam mana? Dia baca ikut suka dia, yang sebelah ketawa. Biasalah. Tak macam mana baca tak tahulah kan. Anak kita baca salah pun kadang ketawa. Kadang dia ikut sembahyang, kita belum rukuk dia dah rukuk. Lepas rukuk tak i'tidal terus sujud. Kadang pun dah ketawa macam tu kan. Kalau dia mengganggu sembahyang, minta dia sembahyang kat rumah ajalah. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Dan yang kelima, sejahtera mata dan telinga. Tidak wajib sembahyang atas orang buta dan pekak, dua-dua sekali. Buta dan pekak. Kalau buta saja wajib lagi sembahyang ikut apa yang dia nampak, yang dia dengar, minta maaf, buta kan. Kalau dia pekak saja wajib sembahyang ikut apa yang dia dengar. Apa yang dia nampak, minta maaf, pekak kan. Baik, isyak azan dulu. Allahu Akbar, Baik, sambung ya. Yang kelima, sejahtera mata dan telinga, tidak wajib sembahyang atas orang yang buta dan pekak. Dia dua-dua sekali. Dia buta dan dia pekak, tak wajib sembahyang. Kalau buta saja wajib sembahyang mengikut apa yang dia dengar. Buta kan, tak nampak. Dan pekak, kalau dia pekak saja wajib sembahyang ikut apa yang dia nampak. Yang berlaku sejak dari lahir, kalau dia buta dan pekak sejak lahir ke dunia, atau sebelum memayis, sebelum dapat bezakan baik dan buruk, dapat bezakan makanan najis, dapat menguruskan diri sendiri, sebelum tu dia buta dan pekak, dua-dua sekali tak wajib. Sekalipun ia boleh bercakap, dan jika berlakunya selepas memayis, maka wajiblah ia sembahyang. Baik, yang keenam, sampai seruan Islam kepadanya. Orang yang tidak sampai seruan Islam kepadanya, umpama ia tinggal di kemuncak gunung yang tinggi. Gunung apa? Everest. Atau orang yang terpencil. Dia tak tinggal kat gunung, tepi sungai, tapi terpencil. Tidak ada perhubungan langsung dengan manusia. Tidaklah wajib atasnya sembahyang. Kalau kat konteks Malaysia, orang asli lah.
Orang asli Astro sampai. Ya, Astro sampai, tapi suruhan agama Islam tak sampai. Baik. Syarat-syarat sah sembahyang. Untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal, sebelum masuk mengerjakan sembahyang, disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Tadi syarat wajib. Kalau ada 6 perkara tu wajiblah sembahyang. Tak ada 6 perkara tu tak wajib sembahyang. Baik, kemudian syarat sah sembahyang. Pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau tak sah sembahyang. Yang kedua, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Jadi kena pastikan tak ada najis yang dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Badan kita tahulah badan, pakaian kita tahu, dan tempat sembahyang. Tempat sembahyang tu yang mana? Iaitu tempat yang kena anggota sembahyang. Tempat kena dahi, tempat kena tapak tangan, tempat kena lutut, tempat kena perut jari, dan tempat kena kalau kita duduk, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Kalau tak kena anggota sembahyang tu tadi, anggota sujud dan anggota berdiri itu, anggota duduk, maka itu bukan tempat sembahyang. Jadi contohnya ada tai, bukan tai ayam lah, tai cicak lah biasa, tai cicak dekat-dekat dengan telinga, tapi tak kena dekat sejadah, dekat kawasan dekat-dekat dengan telinga, tapi tak kena tempat dahi. Itu bukan tempat sembahyang, sah sembahyangnya. Baik, tapi kalau dekat dengan telinga, dekat tapak tangan Ustaz, atas sikit tapak tangan, contohlah nak jadikan cerita, ya. Elak sikit boleh. Tapi elak jangan sampai beralih kiblat. Mazhab kita Syafi'i jangan beralih muka dan dada. Muka dan dada. Muka tak apa, dada, jangan beralih dada. Minta maaf. Mazhab kita Syafi'i jangan beralih dada. Elak sikit begini habis. Dia tak boleh begini, tak boleh begini. Macam joget Ustaz. Tak boleh. Pasal apa? Mazhab kita Syafi'i dada dikira, menghadap kiblat. Kalau nak ngelak, langkah ke kiri sikit, atau ke kanan sikit. Kalau ngelak kaki tak bergerak, badan saja, itu boleh beralih kiblat. Baik. Biasanya. Kalau kat baju, batal sembahyang kita. Batal sembahyang kita. Kecuali kalau najis tu kering, tak melekat lah. Kalau kering dia jatuh pap gitu aja. Kalau basah biasa memang melekat. Kalau tak melekat pun, kalau yang basah dia ada tinggalkan kesan, batal sembahyang. Tak sedar Ustaz, dah lepas sembahyang baru sedar, batal, kena qada lah sembahyang. Imam pula Ustaz yang kena imam lah. Makmum tak nampak. Kalau imam kena, makmum jadi tak sah jugalah. Kena sembahyang juga. Jadi tempat imam pastikan tak ada cicak. Baik. Itu mazhab kita Syafi'i. Tapi kalaulah andai katalah ni contoh nak dijadikan cerita, andai kata berlaku. Kalau tak berlaku, alhamdulillah. Dahlah sembahyang Jumaat satu. Lepas tu ujung waktu pula tak tahu kenapa masing-masing ada urusan, imam ada hal, makmum pun ada hal. Tak macam mana entah, contoh kan. Sembahyang Jumaatnya pukul ataupun sembahyang Zuhur lah. Sembahyang Zuhurnya pukul 4.10. Bagi 10 minit nak habis. Contohlah nak dijadikan cerita, bukan kat sini lah ni cerita ni, Afrika ke mana kan. 4.10 sembahyang. 4.10 waktu lain sah. Contoh ajalah, waktu ikut Malaysia tapi tempatnya Afrika. Jadi 4.10 sembahyang berjemaah. Dah siap sembahyang, beri salam, ada tek cicak dekat badan atau pakaian, ada tempat sembahyang imam pula tu kan. Jadi semua tak sah sembahyang. Jadi macam mana? Nak sembahyang balik dah tak cukup waktu. Betul-betul lepas beri salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua,
Bilal pun kata, "Mam, saya azan, nanti kita sembahyang asar sekali." Saya bangun, duduk tempat masing-masing. Contohlah kan, nak jadikan cerita. Ini cerita. Ini saya reka untuk dapat fahamkan hukum fikir. Yang tadi tu, tu betul-betul. Jadi, macam mana mazhab kita Syafi'i? Najis, tak sah sembahyang, maka tatkala tu dibenarkan memegang mazhab selain mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain selain mazhab Syafi'i, iaitu mazhab Maliki. Dalam kitab Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, iaitu suci daripada najis sunat sahaja. Mazhab Maliki itu dibenarkan. Itu sebab antara salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perpecahan umatku satu rahmat, iaitu perpecahan, ulama syarahkan hadis tersebut perpecahan dari segi fikih, dari segi mazhab fikih syariat, iaitu perpecahan umatku satu rahmat. Kalau penganut mazhab Syafi'i tak dapat menjalani mazhab Syafi'i itu sendiri atas kelemahan diri sendiri, maka dibenarkan taklid. Taklid tu ikutlah mazhab yang lain. Dan kita pun dah selalu buat, saya pun dah banyak kali sebutnya tak, dalam bab haji, tawaf tu campur lagi perempuan, kita guna mazhab lain, iaitu tak batal wuduk kalau tersentuh kulit lelaki dan perempuan tanpa syahwat. Kalau bersyahwat, batal juga. Ya tak? Tersentuh, zup rasa tu kan, lain macam rasa. Itu tak boleh, batal. Itu terpaksalah tunggu juga kurang sikit ramai kurang perempuan ke, tengok baris-baris yang tak ramai perempuan ke kan. Wah, macam ni yang payah sikitlah. Tak boleh nak buat apalah. Baik. Selain bab haji, kalau yang tak pergi haji, yang bayar zakat, kita bayar zakat guna mazhab lain. Mazhab kita Syafi'i wajib makanan ruji, makanan tempatan, iaitu beras. Kita tak pakai beras. Ya tak? Saya sejak lahir sampai sekarang pakai duit bayar zakat. Kita berpegang mazhab lain. Itu mazhab lain, mazhab kita Syafi'i wajib beras, makanan ruji lah. Kita beras lah. Kemudian bab lain apa? Macam tadi waktu sembahyang maghrib, mazhab kita Syafi'i paling lama setengah jam hingga 40 minit. Itu pun ikut mazhab lain. Lagi apa? Banyak perkara yang kita tak sedar lah. Sebab kita kalau belajar kelas dewasa macam ni barulah didedahkan. Kalau seorang agama tak sempat nak belajar semua mazhab macam mana, darjah 6 sampai darjah khas tu pun tak semua yang habis. Tak? Kemarin lagi masa zaman saya, darjah 3 sekolah kebangsaan baru darjah 1 sekolah agama. Tak? Jadi bila nak masuk asrama sampai darjah 4 je sekolah agama, darjah 5 dah tak masuk. Darjah 4 apa? Darjah 3. Darjah 4. Sampai darjah 4. Darjah 6 UPSR, sekolah agama darjah 4. Lepas tu masuk asrama tingkatan 1. Dah tak sekolah agama, darjah 5, darjah 6, darjah khas tak rasa. Ya tak, nak habiskan itu mazhab Syafi'i je, itu pun qaul mu'tamad je banyak. Qaul dhaif pun tak belajar sangat. Apatah lagi nak mazhab-mazhab lain. Itu sebab penting kita pergi kuliah-kuliah agama di Masjid Surau, ataupun kalau mampu macam saudara kita Afif ada peluang pergi ke madrasah pondok pesantren je tak. Sebelum kahwin, dah kahwin susah. Iya. Allah. Saya kemarin pun rajin pergi kuliah Masjid Surau pasal apa? Sebelum kahwin kemarin. 7 kali seminggu, 9 kali seminggu. Termasuk kuliah subuh. Kuliah subuh Sabtu Ahad, dulu Sabtu Ahad cuti. 9 kuliah setiap hari. Kecuali ada hal, tak pergilah. Bertahun-tahun. Tu yang dapat sikit menimba ilmu daripada kitab-kitab tu. Kitab-kitab pondok, tak dapat masuk pondok. Pasal keluarga saya pun bukan orang yang suka masukkan anaknya ke pondok. Keluarga saya jenis orang yang suka masuk anaknya masuk universiti. Ya tak? Saya dah cerita kan. Dapat saya lepas tingkatan 6 tu baru ada perasaan ataupun semangat untuk belajar agama. Jadi lepas tingkatan 6 baru nak masuk sekolah Arab. Dapat 6 bulan periksa awal tahun lah, bulan 6 tu kan. Dapat nombor 2, Ustaz Imran nombor 1. Lepas tu sama Ustaz Imran tu.
Dia nombor 1 lah, tak boleh lawan dia lah. Tu yang pandai kita Arab tu. Saya nombor 2. Dah lah dapat nombor 2. Lepas tu dapat panggilan UPM. Nasib baik takdir Allah Ta'ala, UPM kena bayar keluar duit sendiri 2,000. Keluarga saya miskin, tak dapat pergi. Alhamdulillah dapat sambung sekolah Arab. Seminggu kemudian datang tawaran UKM pula, tak payah bayar, nanti tolak dia punya PTN. Bawa badan je, menangis-nangis daripada Johor Bahru ke UKM Bangi tu. Kalau ditadah satu baldi agaknya. Tak? Tapi masuk jugalah atas nasihat guru saya kan, tak apalah belajar. Belajar bab apa pengajian bahasa Melayu? Tak apa bahasa Melayu. Ada belajar Sulalatus Salatin, kitab-kitab sastra lama tu ada bab-bab agama. Saya punya tesis pun saya buat kitab Risalah Tauhid. Tapi dari segi bahasa lah. Kitab Risalah Tauhid sekolah agama tu. Baik, jadi siapa-siapa ada peluang keluarganya masuk pesantren, ambil lah peluang. Ya tak? Ada orang mak bapaknya suka masukkan pesantren, anaknya pula tak nak. Ada orang mak anaknya nak, mak bapaknya pun tak nak. Ada orang mak bapaknya nak, anak pun nak, alhamdulillah. Ya tak? Ada nak, dua-dua tak nak. Bapak tak nak, anak pun tak nak. Tapi tak apalah. Yang penting belajar agama tu tak semestinya masuk pesantren, madrasah ataupun pondok. Tu sebab kuliah-kuliah masjid surau tu penting juga. Tapi yang berkitab lah. Pasal yang tak berkitab ni bahaya. Saya tak cakap sesat, tapi bahaya. Baik, sambung. Ni panjang betul beloknya tadi. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Ada najis yang dimaafkan, contoh kulit pula bulu kucing dah banyak sangat. Ataupun tai cicak dah banyak sangat. Kalau tempat-tempat yang banyak cicak. Lagi apa? Bulu kucing tu asalnya najis tu, tapi pasal dah banyak sangat, dah susah nak ini. Kena, kalau kat Malaysia kan suka kapet kan. Surau ni bagus, ya tak? Surau ni bagus. Pasal apa? Yang buat surau yang belajar, ya tak? Tahulah ni kalau kapet ni gang bulu kucing lain lah apa. Kalau tai cicak tu dibuang tu, bekasnya lagi. Serbuk-serbuk putih tu kan. Bukan putih, serbuk hitam ni pun sama tu. Dia serbuk dah jadinya. Baik. Jadi biasa kat kampung-kampung tu kan. Baik, sambung. Itu mazhab lain. Andai kata contoh lagi satu, saya kaitkan juga. Masa dekat UKM pun sama. Saya ada jumpa kawan saya daripada Kelantan, dia kata dia kalau sembahyang dia buka seluar dia pakai kain pelikat. Baguslah. Tapi ada satu hari saya tanya, kenapa sajalah berbual kan. Pasal takut seluar kita ni ada jelah takut najis keluar air mazi. Mazi ke wadi? Wadi silap. Mazi tu steam tu, wadi. Kalau buat kerja berat, penat sangat tu kan, keluar wadi tu kan. Jadi najis. Kena keluar kena kat seluar dalam ke kena kat seluar kan. Jadi saya buka seluar dalam pakai kain pelikat. Habis tak basuh, tak payah. Tak payah basuh, sama je. Benda tu keluar daripada mana? Kau tak basuh. Saya pun pakai kain pelikat. Tapi saya pakai kain pelikat sebab nak menutup antara pusat dengan lutut. Nanti masuk babnya. Nantilah. Nanti masuk babnya kan tak habis-habis. Dia berkait tak habis dengan. Jadi saya pakai kain pelikat sebabnya lain. Dia pakai kain pelikat sebabnya lain. Jadi kalau awak sebab kerana wadi tu tadi, awak bukan setakat wajib kena buka seluar dengan seluar dalam. Kena basuh benda Allah tu, tempat punca keluar wadi tu, kena pindah air. Dah basuh baru pakai kain pelikat. Barulah sah sembahyang. Tapi kalau andai kata ni cerita, kalau nak dijadikan keadaan yang macam tu, iaitu keluar wadi, menajislah. Kerja berat kan. Kemudian waktu sembahyang biasalah. Sembahyang zuhurnya 4.10 contoh. Ni contoh. 4.10. Maka ni kalau nak buka seluar dalam, basuh punca wadi tu tadi, pakai kain pelikat, lambat habis waktu. Maka tatkala tu terpaksalah kita bertaklid pada mazhab Maliki tadi, iaitu sunat kita bersih, suci daripada najis. Kemudian sembahyanglah macam biasa. Satu lagi masalah. Ini
rasanya berlaku kalau kat Malaysia. Budak sembahyang kat saf dewasa. Budak belum sunat. Budak belum sunat atau belum khatan, dia ada menanggung najis. Dia punya kulit kemaluan dia tu ada apa benda palat nama dia. Memang betul nama dia kan? Dia tu najis tu daripada air kencing, dia kumpul kat situ. Mana budak masuk kencing ditarik sampai bersihkan situ, mana ngilu. Ya tak? Pengalaman sini Ustaz. Pengalaman biasalah. Jadi memang terkumpul dah khitan, dah tak ada najis baru boleh sembahyang. Itu sebab kadang imam kalau apa nama, itulah arwah Pak Jalil tu kan. Masa kalau kat surau lelaki perdana tu, budak belum sunat belakang. Dia dah belajar. Belajar sikit. Belajarlah, dia belajar juga. Yang belum sunat belakang, yang dah sunat je boleh depan. Saya masa tu dah jam 4 dah sunat dah. Dah sunat belum? Dah jam 4. Belum, saya dah jam 6. Dah jam 4 dah pergi surau tapi belum sunat masa tu. Dah jam 6 baru sunat. Jadi saya belakang, pakai jubah, serban tapi duduk belakang. Pasal belum sunat. Macam mana? Duduk belakang. Ingat lagi. Kau kenapa kau pakai jubah serban pergi depan tak? Aku belum sunat. Kau dah sunat pergi depan, tak apalah. Aku nak sembahyang. Sembahyang. Pasal apa? Dia kalau menanggung najis, dia punya bukan kata badan, pakaian dia tu kena atas pakaian orang yang apa nama dewasa dah sunat tu tadi. Orang tu tadi batal sembahyangnya. Sebab apa? Menanggung najis. Pakaian, apa lagi badan. Kalau setakat bergesel tak batal. Tapi kalau dah dekat-dekat, takut terkena menimpa pakaian itu, menimpa pakaian kita. Itu sebab disuruh ke belakang. Tapi ada juga zaman sekarang, alah budak sembahyang disuruh ke belakang lah apa. Jangan macam tu, kita jangan ni sangat, straight sangat. Awak ni nak ikut mazhab Syafi'i ke tidak? Ya tak? Kecoh juga kan bab tu kan? Betul. Tapi kalau dah ramai sangat budak, dewasa tak ramai, ramai budak. Tak muat imam ni belakang datang, ke belakang dah keluar. Terpaksa juga ikut saf dewasa. Contohlah kan. Okeylah. Kalau macam tu imam pun kata, ni mazhab Maliki lah. Tak sebut pun tak apa. Orang awam ni kalau dia tak niat dia ikut mazhab lain pun, dia itu selagi kena dengan mazhab lain, sah ibadat dia. Tapi kalau kita belajar lagi baguslah, lagi besar pahalanya. Pahala kita buat ibadat tu sah, dan pahala kita belajar dapat lagi 2 pahala. Ya tak? Jadi dan satu lagi perkara, kita tak bergaduh. Yang seorang mazhab Syafi'i, yang imam yang tahu mazhab Maliki, makmum yang lain tak tahu. Dah esok tak datang makmum tu. Siapa? Imam kata budak sembahyang sebelah aku boleh, dia kata malah aku sembahyang batal sembahyang aku. Dah tak tahu. Ya tak? Jadi lagi bagus kita tak tahu. Memang orang berilmu memang lebih tinggi martabatnya daripada tak berilmu. Jadi mazhab Maliki tadi, imam pun cakap, baiklah jemaah-jemaah yang lain sebelum berlaku pertengkaran, bertikam lidah, bertekak dan sebagainya, baik saya beritahulah. Mazhab Maliki sunat saja suci daripada hadas, suci daripada najis, hadas pula, suci daripada najis. Jadi budak-budak yang belum sunat bolehlah ke depan. Ramai yang belum sunat, ramai. Macam mana? Yang dewasa tak datang. Yang dah sunat tak datang. Ada sembahyang. Jangan gaduh. Yang lepas sembahyang gaduh pula kan. Jangan. Saya dah terangkan ni. Baik. Itu kadang-kadang berlaku. Rasanya banyak juga tempat yang berlaku macam tu. Sembahyang Jumaat kadang. Sembahyang Jumaat kan ramai kan. Yang belum sunat dulu pun masyhur, yang belum sunat belakang. Yang belum sunat yang ramai. Macam mana? Dia kan suka kan datang ramai-ramai dengan kawan-kawan kan. Khutbah bukan dengar sangat tu, berbual, sabar ajalah. Baik. Sambung Yang ketiga, masuk waktu. Sah sembahyang. Kalau masuk waktu, kalau tak masuk waktu tak sah sembahyang. Dan tu tadilah yang kes subuh tu, waktu subuh. Itu sebab dalam jadual pun disuruh tambah 2 minit. Setiap waktu sembahyang suruh tambah 2 minit, kecuali waktu imsak kurangkan 2 minit. Untuk apa? Untuk berhati-hati, ihtiyat, berhati-hati supaya tak tersilap. Kadang-kadang kira-kira ada tersilap juga. Itu sebab tadi kalau subuh dia tambah lagi 2 minit, dah 10 minit, dah selamat lagi.
Yang asalnya subuh sebelum ni pukul 5.40, bila dah cek Jabatan Agama Islam Selangor, awal 8 minit dah Jabatan Agama Johor pun ikutlah juga akhirnya. Jadi kat situ selamat. Yang tambah 2 minit, yang sembahyang qabliyah subuh, yang azan dulu tadi, yang iqamat, selamat. Yang azan je subuh terus sembahyang, belum habis azan baru Allahu Akbar, dah sembahyang dah. Itu kena qada balik lah. Pasal apa? Tak sah waktunya. Baik, yang keempat, menghadap kiblat, iaitu Kaabah atau Baitullah di Mekah. Yang ini nanti dibahaskan panjang. Ini dia poin-poin. Yang kelima, menutup aurat, menutup warna kulit. Ini pun nanti dibahaskan panjang, aurat manusia. Kemudian yang keenam, mengetahui rukun-rukun sembahyang dan caranya. Kena tahu. Tak tahu rukun sembahyang dan caranya, tak sah sembahyang. Pasal apa? Takut rukun dia tak buat. Baik. Masuk sikit lagi. Dalam perkara menghadap kiblat, hendaklah seluruh badannya, iaitu terutama dada. Mazhab kita Syafi'i, dada bertentang dengan Kaabah dengan yakin. Jika sembahyang berdekatan dengannya, dengan Kaabah. Jadi kalau orang sembahyang dekat Mekah, dekat Kaabah, Masjidil Haram, dia tak boleh buat perangai macam dekat kampung. Apa perangai kampung? Ni tak semua orang lah. Perangainya sembahyang dekat belakang-belakang. Kalau boleh lagi belakang lagi bagus. Dia macam kat sekolah jugalah. Datang awal, bagus datang awal. Kenapa datang awal? Pasal nak duduk belakang. Nanti datang lewat dah semua belakang dah penuh, nak duduk depan semua. Tak boleh duduk belakang, kena duduk depan semua. Jadi datang awal supaya dapat cop tempat kat belakang. Niatnya macam tu punya. Baik. Jadi kalau dekat Masjidil Haram, wajib tengok Kaabah dengan mata, barulah boleh sembahyang. Kalau tak sah. Datang-datang Masjidil Haram terus sembahyang, tak sah. Kena tengok Kaabah tu baru sembahyang. Kalau satu lagi, itu yang boleh tengok tak tengok. Satu lagi terus sembahyang kat belakang lah. Lagilah tak sah. Dia kena tengok. Kalau nak sembahyang belakang juga boleh, tengok kemudian ke belakang. Sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, memang syaratnya. Pasal apa? Awak dah dekat, awak dah boleh tengok. Kenapa tak tengok? Memang syaratnya kena tengok. Wah, kalau bakal pengantin perempuan awak kemarin tak dapat tengok muka, tengok bumbung rumah pun tak apa. Wah, ini Kaabah depan mata tak nak tengok. Ya tak? Yang ketawa tu agaknya itulah orang ni, agaknya lah. Ya tak? Ustaz ni pandai je, tak adalah ustaz. Baik, kena bertentang dengan Kaabah dengan yakin jika sembahyang berdekatan dengannya, atau zon jika sembahyang jauh daripadanya. Jauh daripada Kaabah termasuk kita lah. Zon tu maknanya ada caranya. Cara mengetahuinya yang lebih senang ialah ambil sebuah kompas yang elok, betulkan jarumnya tepat ke utara, kemudian halakan badan ke darjah 293 darjah. Darjahnya tu tak ada. Buat darjah dekat situ. Itulah kiblat bagi mereka yang ada di bumi Malaysia ini, 293. Kalau ada aplikasi sembahyang tu My Solat 294 kiblatnya, 293. Tapi tak apalah, biasa satu darjah tu 293. Baik. Ya, saya. Saya. Dia kena menghadap juga, maknanya kena tengok juga, usahakan. Boleh kata kat sini bertentang dengan Kaabah, dengan yakin. Maknanya kena bertentang lah. Nanti saya tengok kitab-kitab yang lain. Saya semak balik kitab-kitab yang lain. Pasal kemarin yang saya belajar tu memang kena tengok lah. Tapi saya semak balik. Ya. Ya, saya. Nanti saya semak balik. Mungkin kat situ ada pendapat
yang lain ataupun saya tersilap ke. Terima kasih Haji ya. Baik, sambung. Harus meninggalkan kiblat sama ada sembahyang fardu atau sunat ketika sembahyang yang dinamakan sembahyang syiddatul khauf. Baik. Sebelum masuk syiddatul khauf ni, satu lagi perkara sembahyang di rumah ataupun di luar ataupun jauh daripada Kaabah, contohnya dekat Malaysia, kita sembahyang di rumah, kita wajib satu ada kompas, kemudian kita buatkan anak panah garisan. Kenapa? Kalau tak, nanti bertukar-tukar arahnya. Subuh menghadap pukul 12 arah kiblat, Kang Zuhur dah pukul 1 sikit, Kang Asar dah pukul 11 pula, Kang tetamu datang dah pukul 1.30 pula sikit. Dia bertukar-tukar. Jadi yang bagusnya, yang paling baik kita beli kompas, ataupun kat handset biasa dah ada kompas kan masing-masing. 293 darjah, kemudian kita buat garisan. Buat garisan, jadi tak bertukar-tukar arah dekat situ. Baik. Kalau dekat masjid ataupun surau, mihrab tu dah jadi apa nama ni, petanda ke arah kiblat. Mihrab tu seolah-olah mihrab tu orang yang mengatakan hadzal kiblah, ini kiblah, ini kiblat. Baik. Kemudian kalau tak ada kompas, kalau tak ada apa nama ni mihrab, maka kita boleh gunakan matahari. Contoh kat hutan, matahari. Tapi biasa orang pergi hutan ada kompas. Kalau tak, nak sesat tu, boleh jadi sesat, masuk alam bunian kan. Ada kompas pun masuk alam bunian. Baik. Jadi matahari biasanya terbenam ke arah barat, walaupun tak tepat, tapi dia apa nama ni berdekatan ke arah Kaabah lah. Kemudian satu lagi perkara, shopping kompleks, shopping kompleks, R&R dan tempat-tempat lain yang bukan surau lah, bukan musolla. Kalau R&R biasa ada musolla lah, shopping kompleks pun ada musolla. Tapi lagi bagus kita semak juga arah kiblatnya. Pasal apa? Kadang-kadang shopping kompleks dia pemiliknya orang bukan Islam. Kalau dia upahkan orang Islam yang buat, alhamdulillah, ataupun jawatan agama. Kalau bukan, tu bahayalah. Nanti sembahyang kita tak arah kiblat. Baik. Kemudian last satu lagi saya nak tambah, andai kata kita sembahyang sepatutnya pukul 12, tapi kita sembahyang tu arahnya pukul 1. Itu mazhab kita Syafi'i tak sah. Pasal apa? Memang jauh. Tapi kalau mazhab selain mazhab Syafi'i, iaitu mazhab Hanafi, daripada arah kiblat tu ke kanan 60 darjah, ke kiri 60 darjah, itu sah sembahyangnya. Maknanya yang tak pakai kompas tu tadilah, yang tak ada, tak apa, buat anak panah tu kan kat rumah sebagainya. Baik, itulah beberapa perkara tentang kiblat. Nanti kita akan sambung seterusnya, dan saya akan carikan yang Haji minta penjelasan tu ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.